Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan dia golongan kedua. Kita sebut dah wanita ni ada dua golongan yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Ayat apa dia? Ayat yang kita mengaji minggu lepas lah. Mengaji lepas surah An-Nisa ayat 34. Pertama, golongan perempuan salihat, qanitat, hafizatul lil ghaibi. Salihat, qanitat, hafizatun lil ghaibi. Perempuan yang soleh, taat ke Allah, qanitat, taat kepada suami, hafizatun lil ghaibi, yang menjaga maruah diri dia. Jaga maruah diri dia, jaga keluarga dia, jaga harta dia, jaga harta suami dia, jaga maruah ketika suami dia. Jika suami dia tak ada, suami dia tak ada, maka dia jaga maruah suami dia, jaga harta suami dia. Lepas tu perempuan yang solehah. Manakala ada golongan yang kedua, perempuan yang tidak solehah. Nabi sebut belakang, perempuan solehah dengan perempuan tidak solehah. Lagu mana? Golongan yang kedua sebagaimana yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Golongan kedua, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, tak yakin lagi tetapi kita bimbang dia akan melakukan perbuatan nusyuz derhaka. Kita sebut dah perempuan ni derhaka dua. Pertama, derhaka yang tidak menyebabkan gugur nafkah, berdosa. Manakala derhaka yang peringkat tinggi lagi, derhaka menyebabkan gugur nafkah, dahlah berdosa, maka suami tak payah layan dia pada hari itu, tak payah beri nafkah kepada dia, tak payah beri pakaian, tidak payah beri makan minum. Tempat tinggal kena berilah, sebab dia perempuan, tak boleh fitnah dia, tak boleh nak ambaklah dia hari tu suruh tidur tanah, tak boleh dia perempuan. Manakala pakaian, misalnya dia derhaka, tahun ni tak ada pakaian hari raya, tak beli sendirilah demonya, saya tak wajib, tak beli pun tidak berdosa dah. Apa? Sebab dia derhaka. Pakaian ni contohnya 2 kali setahun, maka kalau satu fasa tu dia tak taat walau sebentar, maka fasa tu tak ada pakaian bagi dia. Mana kalau makan ni ikut harilah, hari ni tak taat, maka tak boleh makan ni dan minum ni pada hari tu. Dan wanita yang khawatir nusyuh dia, mula dah tunjuk perangai dah, masa dah, mucu mulut ko, lawan ko, akak suara tinggi lebih daripada suami ko. Lainlah kalau isteri dia tu jenis kecek derah, nak kata lagu mana. Tapi biasa dah kecek slow, tiba-tiba jadi kecek derah. Akak suara. Hak ni
khawatirkan nusyuh dia, dikhawatirkan. Lagu mana? Yakni wanita yang kamu takuti atau bimbang kederhakaan mereka pada mentaati suami mereka. Lagu mana cara dia? Kalau nampak dah mukadimah dia, tak ada nak deraka berat lagi, maka nasihatilah mereka. Pertama, Islam ajar nasihat. Nasihat ni jangan malu dia depan orang ramai, marah depan mak dia, marah depan adik dia, marah depan abang dia, marah depan adik-beradik suami kau. Kita ajak dia kecek dalam bilik senyap sore-sore, awak ni gini-gini. Nasihat dia, jangan malu ke dia. Nasihat. Kerana Nabi kata, nasihat ni apabila kita berseorangnya. Kalau kita nasihat dia di hadapan orang, berarti bukan nasihat, tetapi memalukan dia. Nasihat dia yakni apabila jelas dah tanda nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka dan takutkan mereka tentang azab siksa Allah Ta'ala. Royak kata, isteri kalau deraka agak masuk neraka. Wajib. Sebagaimana sembahyang zuhur wajib, asar wajib. Maka taat kepada suami juga wajib. Hampir seluruh hidup wanita, daripada dia menikah dengan seorang lelaki sampai dia mati, benda wajib yang tidak pernah berhenti, tidak ada masa, ialah taat kepada suami. Manakala solat, dia ada waktu dia sembahyang. Lepas pada solat, okey, dia kena taat kepada suami. Tak berhenti dia taat kepada suami. Itu kefarduan yang tidak berhenti. Maka kalau sentiasa dia duk taat kepada suami, maka dia dapat pahala fardu. Sebab dia duk taat kepada suami, wajib taat kepada suami, maka dia duduk taat kepada suami, dapat pahala wajib taat kepada suami. Apabila royak siksa Allah Ta'ala di dalam neraka begini, Nabi pun sebut hal dia orang gini. Keseksaan bagi orang yang derhaka kepada suami. Malaikat laknat kepada dia, amalan dia tidak diterima, dia puasa, dia zakat, dia hadir majlis ilmu, dia mengajar, dia jadi ustazah, dia jadi gapo, dia jadi puja hati orang. Tiba-tiba ustazah tu sendiri pun tak taat kepada Tuhan, maka amalan mengajar dia, gapo dia apa semua tak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa? Kerana dia telah melakukan dosa, iaitu tidak taat kepada suami. Maka taat kepada suami ni, Masya Allah, orang yang dapat tunaikan benda wajib yang tidak ada masa lagu ni berterusan. Kalau dia nikah 40 tahun ibadat wajib ni dia boleh buat, maka tak semua orang boleh. Tak ada istilah kata orang ni boleh buat taat perempuan ni siapa. Nya adalah kadang-kadangnya nak marahnya, letih dia penat kadang-kadang. Tu biasa, tak apa nak kata. Tapi kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap masa derhaka dengan anak suami, berat lagu ni. Maka bagaimana? Umpamanya kamu kata, bertakwalah, takut ke Tuhan dan takutlah kepada Allah, kerana sesungguhnya aku mempunyai hak atas kamu. Ulailah ke pangkal jalan. Jangan buat benda lagu ni tak baik kata. Jangan derhaka kepada suami, taat kepada suami. Dan ketahuilah bahawa mentaatiku adalah diwajibkan atas kamu. Wajib kamu kena taat kepada aku. Itu cara pertama. Cara pertama, apabila suami isteri mula dah tunjuk nak buat derhaka kepada kita, jangan pukul, jangan rota, jangan hina, jangan cerca, jangan supah kepada dia. Nabi tak pernah ajar. Nabi ajar pertama nasihat, molek-molek dengan dia. Pegang tangan dia, royak kecek molek, tengok mata dia. Orang tino ni pegang tangan sikit gak berjerit selalu. Tengok mata dia gak berjerit selalu. Lagu tu. Ada tak jerit tu? Ada tak jerit? Hatu masuk hatu. Dia masuk hatu, dia tak berjerit. Kalau kita cerelung, dia cerelung. Kalau kita tengok, dia kau tengok. Ni masuk hatu keruk dia panggil. Duk lawan kita. Tu. Masuk hatu, raya kau jalan tu. Tapi kalau perempuan muslimah, solehah, kita tengok tu. Dia rasa malu dah, dia rasa segar, dia rasa dia bersalah. Dan pisahkan, ni cara yang kedua, pisahkan mereka daripada tempat tidur mereka. Jangan tidur sekali dengan dia. Yakni jika semua nasihat dan ancaman itu tidak memberi kesan pada wanita tu, tak dengar kata dia. Wak mucu mulut, tak dengar kata, rembah pitu, rembah pasu bunga, sepak go tu, sepak go ni, macam samsing 20. Tak dengar kata. Masih degil lagi, menentang. Kini barulah suami boleh memisahkan diri dengan tempat. Jangan duk tidur sekali dengan dia. Tak tidur sekali dengan dia. Ikutlah. Kita tidur balasah ke.
Noh, gimana ke? Biar dia duk sorang, ya tahulah. Nah, kalau tak dengar juga, kita pisah pun. Tanda nasihat ni, nah, kita nasihat dah. Kita royak dah. Kalau tak dengar, habis tak si kelik. Malah, tak si kelik rumah kalau lagu ni, enggak perangai lagu ni. Jadi kau berdosa pula. Nah, awak duduk nyopoh, duduk berapa dia. Tak si. Tak si tempat tidur. Barulah peringkat ketiga, pukullah mereka. Barulah boleh pukul. Nah, pukul pun bini. Nah, tok laki ya tak pukul derah, ya pukul saya lagu tu lah. Beza kita pukul kerana nafsu, pukul kerana disuruh oleh syarak. Kita kalau dipukul kerana disuruh oleh syarak, kita pukul tu dengan baca bismillah, dengan ikhlas, ya Allah ya Tuhan aku pukul ni supaya nak ubah, aku pukul hati dia supaya dia berubah. Nah, ni pukul dengan nafsu, kedai-kedai rotel supaya orang tua panggil pukul kera, katok kera lagu tu keleprak bunyi kiak lagu tu. Tu munasabah lah. Menatai pun tak boleh buat lagu tu. Manusia je buat lagi je lagu ni. Berdosa kalau pukul lagu ni. Ulama kata lagu mana cara pukul dia? Cari kawasan yang tidak berbahaya. Tapak kaki ke, betih ke, tempat ada isi gitu nah. Ambil sapu tangan sikit, ikat sikit bocor deh, biar nampak keras sikit, katok puk gitu ya. Sebab apa? Sebab orang isteri ni dia besar dah, dia faham dah. Pukulan tu hanya simbolik isyarat saja. Bukan katok dengan kayu dua pak atas tekuk, tu mati selalu katok tu bagi hospital jadi penjenayah bunuh pula. Nah, pukul sini pukul yang mengajar, pukul kerana Allah. Kalau pukul kerana Allah, insya-Allah perempuan tu akan sedar. Tapi kalau pukul kerana nafsu, tengok tu suami isteri balah gocoh gelegai-gelegai, hok ni boxing, hok ni sepak, hok ni gusti, hok ni gapo dia sama nah. Bini pun dah belajar juga taekwondo, nyojek, sepak, patah tekuk lah gapo dia karate nah. Maka pukul lagu tu tidak memberi kesan. Bahkan nak lepaskan nafsu kita nak marah ke dia. Hak tu tidak memberi kesan. Tapi kalau kita pukul ingat kerana perintah Allah supaya dia berubah, insya-Allah dia akan berubah. Nah, peringkat last sekali dah ni pukul ni. Kalau pukul tak dengar juga, gapo dia tak dengar juga, boleh dah tu slow-slow dah. Lama. Yakni setelah dilakukan semua yang telah disebut di atas, nasihat tak dengar kata, asing tempat tidur pun tak dengar juga, pukul baru boleh pukul. Tetapi dia masih lagi berkeras hati, tidak mahu tunduk kepada kita. Tunduk ni bukan jadi hamba, suruh taat saja kepada kita. Nah, kini bolehlah suami memukul dia. Harus hukum dia, suami itu nak memukul. Dengan syarat dah. Dengan syarat ulama sebut dalam kitab fiqh, pukulan itu ada manfaat. Kalau kita tahu, suami tahu isteri itu kalau pukul pun dia tak dengar kata, maka tak ada faedah pukul, tak payah pukul. Tapi kalau dia tahu, biasanya isteri saya kalau saya buat lolok nak pukul pun dia dah menangis dah, dia taat dah, maka tu ada faedah pukul. Maka kalau kita tahu dia tak ada faedah pukul, buat senyap, muncung kita tiba, ping pun tak dengar kata, tu tak payahlah. Buat menyeksa ke diri suami isteri pula. Dengan pukulan yang tidak melukakan, jangan melukakan. Ni katok dengan pisau, katok dengan cok, katok dengan screwdriver. Ni mati bahaya dengan striker. Itu menasabah. Atau mematahkan tulang. Tepuh dengan berdoza, tepuh dengan kereta, wisiku balik, patah rusuk. Ni mengaruh. Dan mencederakan anggota. Pekong dengan peti basuh kau atau pala. Ni mencederakan anggota. Maka tak boleh pukulan lagu tu berdosa pula suami. Kemudian apabila mereka mentaatimu, ni perempuan yang tak dengar kata, apabila dia nasihat lagu tu 3 martabat, 3 peringkat kita nasihat dia, maka dia mari taat semula kepada kita, ingat semula tugas dia. Saya baru ingat saya suami, saya isteri awak gini-gini ni. Saya tahu kata gini, saya ni sepatut taat kepada awak saya gini. Taat dah. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Jangan cari jalan dah, ingat lupakan segala apa yang ia buat. Jangan cari-cari jalan pula dah. Apabila dah dia minta maaf, jangan bola awak cerita. Ni apalah minta maaf dah. Ni kawan tu gula salah sikit, marah dah, mengepek dah kau. Tidak teringat masalah hak dulu. Kikih hak dulu. Siapa salah tumbuk lada sikit pun marah. Tu saja-saja cari pasal. Bolah katanya Allah Ta'ala apabila dia dah minta maaf dah, dia taat dah, bolah cari pasal dengan dia.
Yakni apabila si isteri telah tunduk dan kembali taat, maka janganlah si suami memeran denda, taruh denda dan mencari sebab untuk menganyai mereka pula. Tak ya? Nah, kita hidup suami isteri ni biar rukun, biar aman, biar damai. Nah, katanya Allah Ta'ala, aku jadikan mawaddatan warahmah. Mawaddah saya, warahmah kesia belah. Biarlah misalnya hari tu suami isteri kita buat menyebabkan kita tak boleh nak sayang dah ke dia. Biar ada lagi perasaan kesia belah kepada dia. Nah, dia kita duduk dengan dia puluh tahun dah, maka kita kena kesia belah kepada dia. Dia yang cara makan minum gini-gini. Nah, satu kali zaman pemerintah Saidina Umar. Saidina Umar ni pemerintah dia tak ada lah. Antara orang yang paling tegah dalam melaksanakan agama adalah Saidina Umar. Ketegasan dia dalam melaksanakan agama sehingga ke setan dalam Nabi sebut, Nabi pun sendiri sebut, apabila Saidina Umar lalu pada satu jalan, setan pun tak berani lalu pada jalan tu kerana ketegasan dia. Keramat dia tak keramat dia, bukan kata orang jahat tak berani lalu, setan sendiri pun tak berani lalu tu. Nah. Maka zaman Saidina Umar, seorang sahabat pergi mengadu, nak pergi mengadu kepada Saidina Umar. Gilah rumah Saidina Umar, nak pergi mengadu gapo dia? Nak pergi mengadu mengenai isteri dia tak dengar kata, duduk ngepek ke dia, duduk gapo dia. Nah, maka dia tak tahan habis royak dah, habis nasihat dah gapo dia, pening dah kepala dia. Maka dia gilah jumpa Saidina Umar. Gi jumpa Saidina Umar, gilah dekat rumah Saidina Umar, tiba-tiba dengar suara Saidina Umar dengan isteri dia. Lagu mana suara? Suara isteri dia duduk ngepek kepada Saidina Umar. Paruk lagi kena ngepek Saidina Umar. Berak kena ngepek Saidina Umar. Senyap Saidina Umar tak kata gapo dia. Maka sahabat tu hok nak mari mengadu masalah rumah tangga dia, maka dia pun dengar. Dia kata Saidina Umar ni berdebah, tak ada lah. Kalau luar rumah jangan berdebah kata. Oh, tak ada lah. Balik sana ayah nda orang takut belaka Saidina Umar ni. Nah, setan pun takut kepada Saidina Umar ni dalam bab kebenaran. Tetapi amo tengok bini dia, Allah nyom ngepek, senyap tak kata apa dia. Jenis menakut juga rupanya Saidina Umar. Katanya sahabat tu, oh paruk. Jadi ambo nak mengadu masalah, ambo kena ngepek kepada isteri ambo. Pas ambo cakap nak mengadu, Saidina Umar sendiri pun tak boleh nak kawal, tak boleh nak menyelesaikan masalah dia, kena ngepek kat bini dia. Nah, maka dia pergi. Apabila pergi Saidina Umar perasan ada seorang mari rumah dia. Maka dia pun buka pintu pergi. Maka katanya Saidina Umar, wahai pemuda, kenapa ni? Ada masalah gapo dia? Dia kata tak ada gapo dia. Mari rumah hamba ni biasa nak mengadu masalah kau gapo dia? Dia kata sebenarnya wahai Saidina Umar, Amirul Mukminin, dia kata, hambanya sebenarnya nak mari mengadu masalah rumah tangga hamba. Isteri hamba ni tak tahulah. Teler radio kau lagu mana tak berhenti nyop kecek ngepek gogel. Nah, balik sana DJ radio ni hamba tak berhenti nak tidur pun tak boleh. Dia berhentinya time tidur senyap. Nah, ataupun mati, mati tak ada lagi lah. Nah, selain pada tidur berai nyop kecek tak tahu kalah DJ. Nah, maka katanya Saidina Umar apa tak mengadunya. Maka apabila hamba sapa rumah demo, hamba dengar demo kena paruk lagi balik sana DJ ni kata. Balik sana berat pada hamba lagi. Hamba ada orang tanya-tanya berhenti. Tetapi demo kena parut lagi. Jadi hamba rasa demo pun sendiri tak boleh nak selesai masalah bini banyak mulut ni untuk mengepek dok gapo. Maka hamba rasa biarlah hamba tak mengadulah masalah hamba. Maka Saidina Umar pun jawab. Ni Saidina Umar. Dia kata, wahai pemuda, kita dengan suami isteri ni lagu ni. Bila lagi kita nak dapat pahala kata? Dia ni sehari-hari dia penat duduk cara pakaian kita, minuman kita, anak-anak kita semua dia cara. Maka sabarlah sikit dengan perangai dia. Masa ni lah kita nak boleh pahala sabarnya. Sebab apa? Sebab dia banyak dah bersabar dengan pakaian kita, anak-anak kita, keluar rumah kita, keluarga kita. Maka dia banyak dah tolong kita. Mu tak teringat kau jasa-jasa dia. Kalau mu tak boleh mari saya, biar mari gak kesia belah kepada dia. Nah, tu katanya Saidina Umar. Masa ni kita nak sabar. Nah, kita tengok dia duk sabar, duk layan anak kita, duk kandung ke anak kita. Kena sabar lagu tu. Nah, tu Saidina Umar. Setara Saidina Umar, pahpok kita ni menakut pahit. Nah,
Sayyidina Umar tak kata gapo dia kepada bini. Sebab itulah dalam pernikahan antara benda yang orang-orang tua dulu pesan sabar. Jangan cepat buat gapo-gapo tindakan. Gapo-gapo pun bersabar. Minta tawajuh dengan Allah. Hadap ke hati kita dengan Allah. Minta Tuhan wi pilihan. Minta Allah Ta'ala wi sabar. Bukan kata Nabi-Nabi ni isteri dia apa dengan kata. Tengok Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Lut alaihi salam. Semua lawan dia belaka. Jadi kafir nah. Bukan kata lawan jadi kafir nah. Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Lut alaihi salam. Suami itu Nabi. Tetapi isteri dia kafir. Allah kita kata, suami isteri dia apa kafir? Tak laki tak pakai. Jangan kata lagu tu. Suami, isteri. Sebab itulah Nabi Allah Ta'ala perumpamaan. Isteri yang buruk ini seperti isteri Nabi Allah Nuh dengan isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Bahkan dia berada di bawah hamba kami yang soleh, tetapi ia mengkhianati kedua-duanya. Bawah Nabi dua orang tu, isteri Nabi Allah Nuh dengan isteri Nabi Allah Lut, jadi kafir. Maka jangan menilai seseorang berdasarkan isteri dia. Jangan menilai seseorang berdasarkan anak dia. Dia dah suruh dah, dia dah gapo dia. Hidayah di tangan Allah Ta'ala. Dia berusaha dah. Jangan kita kata Nabi Nuh tak sungguh berkali, tak tegah kau lagu mana. Dok Nabi dia lebih usaha, dia lebih takut ke Tuhan. Habis usaha dah dia buat dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Kadang-kadang kita tengok suami baik, isteri tak baik. Kadang-kadang kita tengok isteri baik, suami tak baik. Kadang-kadang kita tengok suami baik, isteri baik. Kadang-kadang kita tengok isteri dan suami tak baik kedua-dua. Isteri baik pula, suami tak baik. Seumpama seperti siapa dia? Asiyah tu tok laki dia Firaun. Firaun ni tak ada lah. Firaun ni tak ada paling jahat lah kita kata. Tapi isteri dia ahli syurga, Asiyah binti Muzahim. Tok laki dia jahat, masih lagi dia mampu jadi perempuan solehah. Bahkan jadi wali kekasih Allah Ta'ala. Apabila lagu tu, jangan menyusahkan dia. Apabila dia dah taat dah, jangan cari. Yakni apabila si isteri telah tunduk dan kembali taat, maka jangan suami memerah rendah mencari sebab untuk menyanyai mereka. Dah dia baik dah, jangan menganyai dia. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Apa Maha Besar, Maha Tinggi? Tuhan ni dia jenis orang tinggi, bukan orang rendah. Tak. Tuhan ni bukan masuk tinggi ni, kedudukan dia. Makam, pangkat dia sangat tinggi dan maha besar. Macam cikgu besar lah. Tuhan kecil ya, tetapi pangkat dia tu besar. Tu panggil cikgu besar. Jangan kata, besarnya dia sama besar dengan sekolah. Tak. Maha besar sini, dari sudut makam dan kedudukan dia. Sangat besar. Sangat hebat. Sangat tinggi, sangat tu besar. Yakni awaslah suami yang menganyai isteri. Lagu mana suami menganyai isteri? Dengan cara masih lagi cari poin-poin, cari sebab-sebab. Isteri molek dah, cari lagi. Ingat lagi benda tu. Tak puas hati lagi dengan isteri. Kelak Allah akan membalas dia. Sesungguhnya Allah lebih berkuasa daripada kamu, berbanding dengan kuasa kamu terhadap siapa yang di bawah tanggungan kamu. Mu rasa mu besar. Suami apabila Allah Ta'ala kuasa kepada kamu atas isteri, jangan ingat Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Besar. Apabila dah isteri tu taat, jangan buat zalim kepada dia. Hak suami atas isteri. Hak suami atas isteri yakni hak-hak yang mesti atas isteri penuhi. Hak untuk suami yang mesti isteri buat. Ni isteri kena buat. Atas maknanya atas. Benda yang wajib dibuat atas isteri untuk suami. Kenapa dia kau isteri kena buat untuk suami? Hak ni. Jadi kita sebut dah. Ni kita mengaji ni kitab fiqh wanita. Maka dia kecek bab wanita lah. Baru tanya orang lain pula. Ni kita ngaji tajuk fiqh wanita. Sebenarnya di Masjid Aisyah tu hari Khamis hamba mengajar tu semua orang Tino yang marinya. Jadi dalam WhatsApp, dalam live ni
maka hok dengarnya jatuh dengan tino. Tapi kenapa hello ni kita duk ngaji fiqh berkait dengan wanita. Khas amalan-amalan suruh-suruh semua ditujukan kepada wanita. Lelaki ni tak banyaklah dalam ni. Ada capu-capu, tetapi semuanya hak berkait dengan wanita kena buat. Nah, mungkin nak tanya, tino semacam hak jatuh mana? Weh, ni kitab fiqh wanita kan? Fiqh jatuh nanti kita ngaji fiqh jatuh pula. Hak suami atas isteri, ketahuilah wahai wanita, bahawasanya hak suami atas isteri termasuk sebesar-besar hak. Lepas pada hak Allah, hak Nabi Muhammad, hak suami lah hak paling besar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda bersabda, Nabi bersebut, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Nabi kata apa dia? Kalaulah boleh aku menyuruh seseorang untuk menyembah seseorang lain. Kalaulah boleh seorang manusia buat ibadat menyembah kepada manusia lain, nescaya aku akan menyuruh seorang wanita menyembah buat ibadat kepada suami dia. Sedangkan ibadat ni hanya untuk Allah Ta'ala saja. Kalaulah nak kata besarnya suami, kalaulah dia boleh jenis benda boleh sembah, maka isteri kena sembah suami. Besar tak besar hak dia. Tetapi tak bolehlah sembah suaminya. Lepas tu India tu duduk semua jamah kaki kat dia. Ya nak ikut dia, tu cara hormat dia. Kita orang Islam tak boleh buat ibadat sembah suami. Maka Rasulullah kalau boleh, Rasulullah siapa royak lagu tu, benda tu tak boleh sebenarnya. Tetapi katanya Rasulullah, kalau boleh aku akan suruh isteri menyembah suami. Nak kata besar tak besar ni. Seolah-olah macam dekat dengan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala menyembah, tiba-tiba suami pun kalau boleh hamba nak suruh sembah. Kalau boleh, tapi hanya untuk ditaati sahaja. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami atas isteri. Tetapi isteri hak ni lah hak yang paling besar dalam hidup dia untuk dia tunaikan. Kita sebelum nikah kita tak ada hak tanggungjawab lagu ni. Tak wajib taat kepada lelaki ni. Ikut dia. Tetapi apabila kata kita sanggup nak menikah dengan dia, sengih-sengih. Tanya orang masuk metoknya pula kain lasir tu siapa cabut kakak kain lasir. Sokor tu gak bersengih. Orang nak masuk metok. Jangan lupa, apabila kita jadi isteri orang, hak ni lah hak yang paling payah kita nak tunai. Kadang-kadang dengan saing kita boleh jadi kawan yang baik. Kita jadi ketua yang baik. Kita jadi CEO syarikat yang baik. Kita jadi guru besar yang baik. Kita jadi profesor yang baik. Tetapi kelik rumah kita jadi isteri yang tidak baik. Banyak mana? Banyak. Kerana hak ni lah setan akan ganggu seorang perempuan daripada nak tunai hak asas dia ni. Hak lain dia boleh buat kadang-kadang. Dengan orang lain boleh kecek molek. Orang lain kita boleh buat kerja dengan bagus, dengan konsisten buat. Kalau accountant tu kira 1 sen tak boleh salah. Tiba-tiba dengan suami cincai-cincai lagu tu ya. Tumbuk sambal lada tu dengan sapoh-sapohnya tumbuk. Makan kotak laki, ngagar-gagar. Cincai-cincai lagu tu. Goreng nasi goreng tu, tak pakai iris dah, pakai kekoh dengan gigi, capu-capu lagu tu. Buat kerja kubai kok sing kok suami. Maka wajiblah ke atas kamu wahai wanita menunaikan hak-hak si suami agar kamu memperolehi ganjaran pahala yang banyak. Sebab Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabrani pernah meriwayatkan dalam lafaz-lafaz yang hampir sama. Hampir sama ni ke mana? Sayyidina Anas bin Malik bahawa telah berkata Nabi SAW, al-mar'atu iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Gapo dia ke? Nabi sebut mengenai perempuan yang solehah yang boleh menjadi isteri yang terbaik sekalipun dia jawatan profesor ke, dia CEO syarikat tapi dia ni isteri orang, dia boleh tunai tugas dia sebagai isteri. Gapo dia Tuhan Nabi jamin. Bukan Nabi tipu kita, bukan Nabi saja-saja nak memerangkap perempuan-perempuan supaya taat kepada isteri suami menjanjikan cerita-cerita karut.
syurga-syurga. Dak, benda tu betul sungguh. Kalau kita taat, kita akan boleh benda ni. Tapi hak ni lah hak payahnya. Nabi kata seorang perempuan jika dia menyempurnakan solat 5 waktu, sembahyang 5 waktu saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sembahyang sunat pun dak. Sembahyang 5 waktu saja. Dan ia berpuasa sebulan Ramadan, puasa duduk layar kepada suami. Maya fardu ya. Maya sunat lepas pada maya fardu derah-derah. Tak ada maya sunat qabliyah ba'diyah, gi dah dapur. Masuk ko gapo dia cara ko anak nyapu rumah, ko gapo dia kait sarang laba, ko susun rumah, ko gapo dia penting khidmat kepada suami, kepada anak-anak suami lagu tu. Puasa kita dengar Sayyidina Aisyah, dia kalau qada puasa dekat nak habis tahun dah. Boleh dekat bulan Ramadan tu, bulan Syaban tu baru dia start qada puasa. Apa dia tak qada awal? Kerana apa? Dia tunai hak dia sebagai isteri. Melayan Rasulullah. Dia tahu hak mana afdal. Apabila siapa waktu hak tak boleh nak ejah dah, barulah dia mula qada puasa. Sayyidina Aisyah dia qada lewat semacam. Apa? Kerana tunai memelihara farah, yakni kehormatan dia, jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Lagu mana nak jaga kehormatan? Pertama, kita jaga pakaian kita, penampilan kita. Jangan kita tunai, jangan kita dedah ke, jangan kita tunjuk sebagai kecantikan di tubuh kita ke, pakaian kita ke kepada selain daripada suami kita. Lagu mana? Pakai pakaian yang tidak menyebabkan tertarik orang tengok kita. Kedua, jaga percakapan kita. Jangan menyebabkan percakapan kita orang teringat dengan kata-kata kita. Kita duk kecek manja ke, duk kecek dengan orang lain ke, duk suka duduk gapo dia dengan jatah lain, duduk di pejabat ke, duduk di sebagainya. Tak salah kita kerja di pejabat, nama kata lepas tu tak boleh kerja hamba, boleh kerja. Tetapi jangan buat menyebabkan lelaki lain teringat suara kita. Jaga semua tu perwatakan kita, penampilan kita. Jangan menunjukkan nigi pejabat, ya Allah Rabbi comelnya, pakai pakaian, pakai skirt, pakai gapo, pakai baju ketaknya spray, wanginya lah, sanggup apa semua. Jadi duduk di pejabat paling duk tunjuk hak siapa dia paling comel sekali. Maka orang lelaki tengok kita, suami kita duduk rumah, duduk masak nasi goreng. Gamuk lagu ni. Cerita Doremi tu, isteri deraka lagu tu. Bahkan Nabi kata kalau perempuan keluar dengan minyak atar yang menyebabkan lelaki bau minyak atar dia, maka dia dihukumkan berzina sehingga dia masuk semula dalam rumah dia. Balik semula rumah. Sekalipun tak zina betul-betul, tapi berzina dah orang dengan orang lelaki. Seolah-olah macam lelaki duk berzina dah dengan dia. Sepanjang dia kerja, 8 jam kerja. Tapi dosa dia lagu tu. Dan memelihara farah kemaluan dia. Sebab tu kita kata, patut payahlah saya nak jaganya. Tu kata molek duduk dalam rumah. Kecuali ada kerja-kerja saja. Kerja suami cari duit. Kata awak mari makan dalam rumah, pakaian ke apa dia. Apa kita nak pergi sendirinya. Serta mentaati suami. Tu yang kerja dia. Semaya, puasa, jaga maruah dia, taat kepada suami. Pak kerja dia saja. Ingat tu kerja isteri yang solehah. Ke masjid, jadi bergatu, jadi bergani, aktif dengan persatuan, luar kau gapo dia, tak penting sangat, hak tu bukan jadi tugas. Kalau kita dapat anugerah, awak jadi ketua terbaik, tapi keluarga tunggal langgar, isteri yang tidak taat ke Tuhan. Kalau orang buat 4 perkara sana, dia akan masuk ke syurga. Melalui dia suka tengok tu Harry kepada isteri yang solehah dapat masuk kepada syurga. Masuk pintu syurga ni banyak, masuk pintu atas, pintu kiri. Seolah-olah tak ada halangan dah bagi dia. Nak masuk pintu mana? Hamba nak masuk pintu atas, ikut. Maka bebas nak masuk kepada pintu syurga mana. Ni Nabi Muhammad jamin. Kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad,
Sebab Nabi Muhammad ni kita kena percaya kata-kata dia. Bukan mainan ni, bukan gurauan ni. Betul-betul. Maka kalau kita percaya ke Nabi Muhammad, buatlah. Sekalipun amalan taat kepada suami ni amalan dah, boleh pahala. Jangan kita kata saya semaya baru boleh pahala, saya berzikir baru boleh pahala. Taat kepada suami boleh pahala. Maka balasnya dia syurga, boleh masuk mana-mana pintu. Dabam orang semaya duha tak boleh masuk pintu lain, pintu puasa tak boleh masuk. Orang puasa masuk pintu puasa, orang semaya duha masuk pintu duha ya. Kepada suami, isteri ni, maka boleh masuk pintu mana-mana. Rezeki Imam bin Auf berkata yang solehah daripada 1000 lelaki soleh. Tengok. Bin Auf ni sahabat. Dia kata wanita solehah ni lebih afdal, lebih molek daripada 1000. Ada riwayat kata seorang wanita solehah lebih afdal daripada 70 lelaki yang soleh. Wanita kalau dia boleh jadi baik, dia boleh afdal, dia kedudukan dia lebih afdal daripada 70 lelaki. Lelaki ni biasa dia boleh kawal sebab banyaknya agama dia lebih kuat. Kita sebut dah dulu kan perempuan ni, kalau perempuan boleh mengatasi lelaki yang baik. Manakala perempuan kalau dia jahat, dia lebih jahat daripada 70 lelaki yang jahat. Lelaki ni kalau awak jahat, tak padan dengan seorang perempuan awak jahat, dia lebih jahat lagi berbanding dengan lelaki-lelaki yang jahat. Lagu tu. Maka mana-mana wanita ada suara hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut kita taat kepada, kita tak pernah tak suka kepada kita, layanan kita, buat makan sekalipun sedap kau tak sedap kau gap dia, suami kita suka semacam kepada kita tai makan, tai minum, tai tidur, tai cara kepada anak kita pun tengok rumah pun bersih, kemah nyapu gapo dia apa semua selama apa 7 hari di hadapannya 7 pintu neraka. Tuhan tutup bagi dia 7 pintu neraka. Berarti tak boleh masuk dah. Seminggu saja tak apa. Orang nikah 30, 40, 50, 60 tahun, suami isteri lagu mana? Kelebihan banyak sangat. Dan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Dibuka dah. Berarti orang ni boleh taat seminggu ni, masya-Allah. Kalau kita nak boleh dapat hadiah dah tu. Yang mana dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang ia sukai tanpa hisab, tanpa gapo Tetapi yakinlah Nabi Muhammad royak lagu tu. Mungkinlah kalau kita dengar selok, kita dengar orang duk minta maaf pada kita, begitu terharunya kita rasa dengan apa yang kita buat, maka Allah Ta'ala balas begitu mu. Dalam syurga banyak lagi di atas muka dunia ni. Apabila malaikat minta maaf untuk diri kita dengan Allah, maka lebih mustajab lagi. Mudah-mudahan diampun dosa kita. Dan juga matahari dan bulan, Allahu Akbar. Matahari, bulan, selama ia berada di dalam keredaan suami dia redha, maka selagi itulah malaikat duk istighfar. Langit, bulan, gapo dia, Allahu Rabbi. Besarnya janji daripada Nabi. Dari itu wahai kaum wanita, hendaklah kamu menjaga diri daripada apa jua yang boleh membawa kepada keredaan suami. Sebab menyia-nyiakan, mensia-siakan hak suami menyebabkan dosa yang besar. Dosa besar, pada pahala dia besar, dosa pun besar juga kalau tak dengar kata. Ada satu riwayat daripada Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata, ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fatudkhilu alaihi al-ghamma fahiya fi sakhatillahi ila an tadhaka fi wajhi zawjiha. Artinya mana-mana wanita yang memuraikan wajah suaminya, yang menyebabkan suaminya masam, yang menyebabkan suami dia murung,
serabut perut, tekan, senok otak. Sebab apa? Perbuatan isteri dia menyebabkan suaminya gitu. Sehingga menyebabkan dia rasa susah, ram. Masuk serabut, masuk ke apa dia? Ya, suami isteri yang baik apabila suami ada masalah di luar rumah, masuk dalam rumah tengok muka isteri dia, kok solehah, hilang masalah. Tetapi suami isteri yang jahat, suami suka-suka balik daripada kerja, tiba-tiba buka pintu tengok muka tok bini dia, tekan selalu supaya terembah peti basuh atas kepala. Nyanyonya muka berubah selalu. Tengok muka dengan perbuatan isteri dia yang seperti rima lapar lagu tu, maka dia rasa seperti berada di dalam zoo negara. Nyanyo ke dia. Maka dia rasa seperti gak jaga zoo negara, jaga rima lapar. Bukan rasa seperti pergi jalan di Disneyland. Ni masalah. Apabila lagu tu isteri yang buat suami jadi rasa tekan lagu tu, maka wanita itu akan dimarah oleh Allah. Siapa bila tu hidup marah ke dia? Allah, kita kalau dengar mak kita marah, kita rasa tak senang duduk dah. Kita ada pitih 8 juta, rumah besar, tapi kita dengar mak kita marah, kita Allah rasa tak senang dah. Makan nasi pun rasa tak selesa, minum pun rasa tak selesa, tidur rasa tak selesa. Apa mak kita marah? Ni tu marah. Tiba-tiba duk suka lagi. Apabila Tuhan marah, siapa bila Tuhan akan reda? Sehingga ke ia menyebabkan suami dia ketawa kembali, suka semacam. Yang gitu lagu tu. Makanya adalah waktu-waktu kita penat, kita letih, tapi kita kena ingat jangan menyebabkan suami kita serabut dengan kita. Sama ada ikutlah apa-apa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Ibnu Adi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khaira illa ahbatallahu amalaha 70 sanah walau kanat tasumun nahar wa taqumul laila." Katanya Nabi, tiada seorang wanita berkata kepada suami dia, seorang isteri berkata kepada suami dia, kata kepada dia, "Aku tidak nampak apa-apa kebaikan pada dirimu." Abang semenjak nikah tak ada moleknya. Perangai tak berjauh, tak pernah baik dengan hamba begini. Kecek gitu kepada suami dia. Suami bapa yang kecek lagu tu sebab tahun ni raya zaman PKP ni zaman PKP ni, zaman Covid ni, tak belilah lasik raya. Maka katanya bini dia, abang ni memelah tak sayang saya, tak beli bahasa raya, tak beli baju raya. Tok laki dia takut kena igat di polis, tobek. Maka dia dok kata seperti tak pernah beli baju raya. Nikah 30 tahun, tiap-tiap tahun beli baju raya. Tapi tahun ni musim Covid tak ada nak beli baju raya, nya sopah tok laki dia. Tak ada kebaikan. Ya retina lagu tu. Nabi sebut ketika malam Isra Mi'raj, Nabi naik dan Nabi tengok ahli syurga itu kebanyakan orang miskin. Sebab tu Nabi doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, hamba ni hidup dalam miskin, mati dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang miskin." Kerana orang miskin ini banyaknya duduk dalam syurga. Dan ramainya penduduk neraka adalah wanita-wanita. Apa? Katanya Nabi, kerana dia lupa jasa suami. Kita suami ni buat baik sepanjang hayat, tapi kita salah kau lagu mana setahun ni tak beli baju raya kau gapo, tak beli rice cooker hok yo nak kau, tak beli gapo dia kau deh. Maka dia pun mengamuk, tak beli Lazada kau Shopee, mengamuk dia katanya lupa dah. Kok saat bini tok laki dia baru ya beli aiskrim Cornetto saat ni, lupa dah aiskrim Cornetto saat ni. Jadi cepat lupa kepada jasa suami. Tu Nabi sebut Bapa dia jadi ramai penduduk ahli neraka tu perempuan kerana dia cepat ikut perasaan dia, lupa kepada jasa suami. Nanya lagu tu. Apabila perempuan itu berkata kepada suami dia, "Aku tidak nampak apa-apa kebaikan pada dirimu, melainkan Allah Ta'ala akan melenyapkan amalannya yang selama 70 tahun. Allah habis tak ada pahala 70 tahun amalan dia. Lepas tu dia baru umur 30 tahun.
Hak 70 tahun pun habis, hak 30 tahun lagi-lagi habis. Tak ada sisa amalan dia. Sebab apa? Sebab dia berkata kepada suami dia seolah suami dia betul-betul tak pakar. Betul-betul tidak berguna. Seolah-olah dia kata, mu ni aku tengok tak ada kebaikan langsung ni. Dia kata kok suami dia lagu tu. Sedangkan suami dia molek dah buat. Tiba-tiba dia kata lagu tu kerana adalah dia nak marah kok suami dia ke apa. Maka dengan sebab tu Tuhan gugur ke pahala dia. Hak dia semaya, hak dia puasa. Meskipun dia berpuasa siang hari dan bangun ibadat pada waktu malam. Oh parah lagu ni. Suami isteri dia solehah dah nampak ni. Semaya malam, tahajud, berjari, baca Quran, muslimat, ketua muslimat, kau gapo dia pakat lekung dah comel dah. Tetapi lawan suami Tuhan sendiri gugur ke pahala dia 70 tahun amalan dia. Dia ibadat. Al-Barzah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Apakah hukum belajar ilmu jurus? Ilmu jurus ni kita kena faham apa maksud ilmu jurus. Orang tanya ilmu jurus ni apa? Ilmu jurus adalah ilmu kita guna, kita olah kekuatan dalamnya. Dia panggil tenaga dalam yang ada Allah Ta'ala beri kepada diri kita. Bukan jin ni dah. Jin ni bab lain, jin bab lain. Jurus ni bab lain. Jurus ni bab tenaga dalam. Kita guna tubuh kita, kita olah tenaga dalam kita, kita guna. Hukum belajar boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Harus hukum dia. Nah. Dia kata ilmu jurus ada jin. Ada tu bab jin bab lain. Hak ni bab jurus bab lain pula nah. Kisah Sa'labah nah. Hak susah tu akhir sekali jadi kaya, akhir sekali hak Nabi tak terima zakat dia. Betul kau tidak? Ada orang kata palsu. Hak tu hamba tak boleh nak komen lah. Tapi cerita ni makruh cerita ni. Hamba tak tahulah status dia lagu mana, tetapi cerita ni sangat makruh, cerita Sa'labah nah. Sah qada solat jika tertinggal tahiyat awal tapi tak sujud sawi. Hukumnya sah sembahyang tetapi makruh sembahyang itu. Kalau kita tinggal tahiyat awal, sunat kita sujud sawi. Tak sujud hukumnya makruh. Berubat dengan orang yang menurung boleh ke tak? Menurung ni maknanya guna jin lah. Okey, perbuatan tu haram kerana apa? Kerana Nabi marah. Nabi tak benar kita guna jin kerana boleh membawa kepada kesesatan. Mudah kita sebutlah. Bagi orang awal, bagi orang hak jenis takhasus, bagi khususiat tu, dia boleh tahu tipu daya dia. Tapi bagi orang awal, kita takut kena tipu oleh jin, maka kita kata haram hukum dia. Takut kadang-kadang dia menipu. Kadang-kadang dia kata orang hak buat tu depan rumah kita. Jadi jin ni banyak nak merosakkan manusia. Kerana dalam surah jin kata fazaduhum rahaqa. Apabila seorang lelaki, rijalun minal ins, seorang lelaki daripada manusia minta tolong dengan rijalun minal jin, minta tolong lelaki daripada jin, maka bertambahlah sesak keduanya. Kurta tu sunnah Nabi qada ataupun sahabat gini. Nabi pakai gamis. Gamis asal kata qamis. Gamis ni hamba dok sebut bahasa Staiqah baca dengan ga lah, ga Arab nah. Gamis ataupun qamis. Qamis ni itu pakaian yang dipakai daripada sebelah atas. Tu panggil qamis. Kalau pakai pakaian dipakai di sebelah tengah, pakai gini. Pakai lagu ni, atau dipanggil jubah. Jubah dipanggil nah. Maka gamis ini Nabi suka pakai. Maka lagu mana kau bentuk gamis ini? Ada kata gamis ini jubah. Jubah macam kita beli jubah Arab kita tengok jubah masuk lagu tu jubah warna putih. Maka ada kata singkat. Apabila singkat dia nampak macam dengan kurta. Apabila jubah tu singkat dia nampak macam kurta. Sebab tu Maulana sebelah India maka lebih suka pakai kurta kerana dia kata Nabi pakai kurta. Jubah singkat. Kalau labuh nampak macam jubah. Kalau singkat jadi kurta. Gitulah. Tak apalah perbahasan yang penting ada maksud gamis ni kurta, ada kata maksud jubah. Itu maksud dia.
Lagu mana kita jadi tu email tak boleh sebut ra. Mirabbihim. Maka lagu mana kita semaya kita sah dah lidah kita dah tak boleh nak sebut nak kata kan. Maka jadi tu email boleh ke tak, kena cari orang yang lebih pandai fasih sebut ra. Nah. Di samping kita berlatih tak dosa kita nama, tetapi kita tak boleh jadi tu email sebab sebutan kita tak betul. Ra jangan sebut rob, ring je. Ring dengan ra tu kena sebut biar jelas nah. Cari orang lain lah. Tak dosa sebab kita dah belajar dah tak boleh nak sebut kita nak kata kuan no. Sah kodok jika ada ambil air semaya kalau ada tarik mata misalnya. Kalaulah benda itu menghalal, air mata ni menghalal daripada air, maka hukum dia tidak sah. Tapi kalau ada hukum dia sah nah. Misalnya ada sikit tak perasan ataupun benda tu dah basah dah gapo dia merata air cuma kita tak perasan ya setuh ko ada ko. Nama benda tu tidak najis dah. Najis ni benda yang keluar daripada jalan depan jalan belakang. Benda yang sapa kepada perut besar, kalau dia tubik ke atas pun jadi najis, dia tubik ke bawah pun jadi najis. Tarik telinga, tarik hidung ko, tarik mata ko, sekalipun kita panggil tarik tapi hukum dia tidak najis. Macam mana nak handle bini keras kepala? Minta doa dengan Tuhan. Munajat tengah-tengah malam, siup sikit dia. Minta doa dengan orang-orang alim supaya dia tu hati dia lembut. Bapa dia keras kepala. Perempuan ni tabiat dia lembut, bapa dia jadi keras. Kena tanya dia dulu sebelum kita kata dia keras kepala. Takut kita sebenarnya keras kepala tak sini kan maka kena mesyuarat dululah, kecek dulu ikut peringkat-peringkat. Apabila kita tak boleh nak kawal, barulah kita royak dia tu keras kepala sungguh. Macam mana perempuan ngaku janda sedekah dia masih bini orang. Ni perempuan ni tak jujur ni, tak jaga maruah dia. Dia bini orang gelenyah nak jadi janda pula. Doa untuk laki dia mati, pelik sungguh. Maka lelaki suami isteri ni, isteri tak jujur lah. Tak jadi batal nikah dia dah. Sebab apa? Sebab kuasa tolak berada di suami. Isteri nak mengaku dia bujai ko, dia anak dara lagi, tak jadi terbatal. Saya tak nikah pun tak jadi. Cuma kecek lah, nipu gitu dah lah. Jadi tapi tak ganggu dengan hubungan nikah dia, tak ada ugah. Apakah kita kena ganti solat? Kalau kita nak ganti solat mak ayah kita, terpulang kepada kita, tafadhal silakan. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita bayar fidyah lah. Satu solat diganti dengan secupuk beras, iaitu 700 gram lah. Tawasul dan tabarruk adakah dikhahkan untuk golongan Nabi saja? Tak dah. Tawasul ni kita minta doa melalui perantaraan Nabi. Dalil dia tawasul ni bukan khas untuk Nabi saja. Zaman Sayyidina Umar bertawasul dengan Abdullah ibnu Abbas dengan Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi. Berarti ketika Nabi berarti boleh tawasul dengan selain daripada Nabi. Dalil dia Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas untuk turun hujan. Ambil berat, ambil tabarruk pun begitu juga. Ambil tabarruk, ambil berkat pun begitu juga. Sahabat lepas pada Nabi tak ada, sahabat pergi pegang tangan sahabat hok pernah dipegang oleh Nabi, pakak duk cium tangan sahabat tu. Pegang. Jadi ambil berkat ni tak syarat kepada Nabi. Maka lagu tu lah bersalah silahnya lagu tu. Bukan khas untuk Nabi saja. Adakah iblis dengan jin ini makhluk yang sama? Iblis ini asalnya nama dia Azazil. Dia ni daripada golongan jin. Jin ni pok segala jin ni nama Jan. Jan ni mula-mula pok dicipta daripada jilat ni api ni, pucuk api, nama Jan. Maka anak-anak dia dipanggil jin. Salah satu dari jin ni nama dia Azazil. Apabila dia taat Tuhan dipanggil Azazil, jadi guru kepada Jibril apa semua. Tapi apabila dia deraka kepada Tuhan, Tuhan tarik semua kehebatan dia. Rupa dia jadi uduh, maka Tuhan beri nama dia Iblis. Maka dia ni daripada golongan jin. Maka anak buah dia dipanggil setan. Iblis ni anak buah dia dipanggil setan. Hok kafir daripada jin dipanggil setan. Hok Islam dipanggil jin, gitulah. Hok fasik kau dipanggil jin juga. Hok kafir jadi setan.
Wanita masih dalam iddah, adakah boleh dia bercinta dengan orang lain? Oh, bercinta. Nah, boleh kodok gini. Dalam syarat hanya tidak benar dia dipinang dan berkahwin dalam waktu iddah. Ada perasaan dengan lelaki lain tu tidak ada masalah. Nah, ada perasaan dengan lelaki lain ataupun lelaki lain mula dah tunjuk hints dipanggil. Buat isyarat-isyarat saya nak ambil awak. Tetapi jangan tunjuk secara zahir. Jangan tunjuk secara soreh. Berarti lepas pada iddah barulah dia masuk nikah. Nah, masuk kahwin. Gitu. Boleh kodok berimai dengan Masjidil Haram di Hotel Safwah sebelah masjid. Kamu tak tahu hotel ni lagu mana. Kedudukan dia lagu mana, tangga dia lagu mana. Kalau lah hotel tu tangga dia, kita duduk semaya tangga dia mengenal arah kiblat sampai ke masjid, itu sah. Tapi kalau hotel kita tengok cermin duduk depan, pintu duduk belakang, maka hukum dia tak sah menurut mazhab kita. Kita jangan ikut orang semaya dah, sebab di Mekah ni orang jahil ramai buat haji. Bukan kata orang Melayu hok jahil, nah, orang Arab pun ramai hok jahil. Jangan buat hujah. Kita kata mazhab lain. Takut mazhab lain pun tak kata lagu tu. Nah, jangan ikut. Kita ikut ilmu kita. Nyanyolah, jangan buat hujah perbuatan orang Mekah ni bukan hujah. Nah. Sujud kodok, sah kodok tangan berlapik dengan kain telekung, sah hukumnya. Afdalnya saja kita tak tangan kita rapat ke tempat sujud tanpa lapik. Nak lapik pun hukum dia tak apa nah. Apakah masuk skufu dalam pernikahan skufu ini? Iaitu pertama sama agama. Kalau tak jaga kufu agama tak sah. Kedua, nasab keturunan. Sama-sama keturunan apa dia tok guru. Hak ni keturunan tok guru, hak ni keturunan tok guru. Hak ni keturunan nabi, tok Said, hak ni keturunan tok Said, kufu. Kedua, ketiga, nasab pekerjaan. Hak ni kerja gani, hak ni kerja gani. Ha ni, tiga ni lebih kurang lah. Nah, hak tu dia panggil kufu, iaitu sepupu, sekufu lah. Kufu ataupun secocok ataupun setaraf dia panggil. Nah, orang tua panggil enggai sama enggai, pipik sama pipik. Nah, apakah orang fasik tidak boleh jadi wali nikah? Betul. Nabi kata tidak sah. La nikaha illa biwali mursyid. Tidak sah istilah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Yakni wali yang tidak fasik. Pas lagu mana lah ni orang fasik belaka. Mak pak pun fasik. Ngaji pun dok, gani pun dok. Tengok. Apabila pindah kepada orang selepas pada tu, ayah pindah pada tuk kau fasik duk belaga ayah duk gapo dia, pindah ke adik-adik, adik-beradik duk makan ketung duk gapo dia, semua fasik belaka. Pindah kepada qadi, tok qadi pun fasik juga duk makan riba duk gapo dia. Habis fasik belaka, maka ulama wi hukum sekaranglah. Kerana terlalu ramai orang fasik tak boleh nak buat guana dah. Jadi sebelum nikah istighfar, patu mengucap, istighfar, mengucap, patu baru jadi wali. Sah. Nah, dimaafkan sebab lo ni payah nak cari orang tak fasik. Kadang-kadang orang tak buat maksiat ni, dia buat maksiat ni. Nampak tu juruh dah, tapi ambil bagi riba, tak jadi juga nah. Boleh kau ada isteri minta cerai kerana tok lelaki nikah lain, jangan minta cerai. Nikah lain bukan alasan untuk isteri minta cerai. Lainlah suami itu zalim, buat khianat kepada kita. Itu antara alasan boleh kita minta cerai. Manakala nikah lain itu bukan zalim, kerana Nabi yang ajar nikah ramai. Kalulah perbuatan berkahwin ramai itu zalim, nescaya Nabi yang mengajar nikah ramai, Nabi mengajar perbuatan zalim. Maka nikah ramai tak boleh minta. Nikah kedua, nikah ketiga. Tok laki baik tapi apa? Kita kata dia jahat sebab dia nikah dua, nikah tiga. Dah bukan lagu. Tapi kerana dia tak berlaku adil. Dia seksa kita, dia katok, dia tak winafkah ke gapo, ataupun dia torture kita jadi pening kita gapo dia torture kita kata gini berlaku tu. Waktu sebab lain lah, bukan sebab nikah. Tauhid tiga itu sesat ataupun salah. Ulama kata kebanyakan tauhid tiga ni banyak berlaku kesalahan. Dan ia muncul pada tahun 600. Baru yang tauhid tiga ni. Jadi ulama-ulama tidak mengajar, ahli sunnah jemaah
Aswaja ahli sunnah jemaah tidak mengajar tauhid cara pembahagian tauhid 3 serangkai kerana tauhid ini berlaku kesilapan. Kok mengajar tauhid 3 serangkai ni biasa biasanya Wahabi lah. Ilmu perbuatan dari mimpi apa hukumnya? Ingat, benda yang mari daripada mimpi tak boleh nak kata benar, tak boleh nak kata salah. Maka kadang-kadang benda tu benar, kadang-kadang benda tu salah. Maka saya tak boleh nak kata ilmu perbuatan ni haruslah kok kita terima daripada mimpi. Ada betul, ada salah. Tak boleh kita nak kata salah, tak boleh nak kata betul. Maka kena rujuk. Maka kena rujuk kepada orang-orang yang ahli dan pakar dengan benda-benda ni. Hukum suami isteri mengadu masalah di media sosial. Hukum dia haram kerana mendedahkan aib pasangan masing-masing. Suami royak dalam YouTube kata isteri dia tak gula, tak masuk hari ni, duk tidur tonggeng misalnya. Maka berdosa. Matu tok laki pula, bini pula royak. Cik abang dia, tak pakai langsung kata kedekut pahit begini. Bukan kata nak menyelesaikan masalah, hanya nak buka aib orang. Buka aib suami, buka aib siapa-siapa dia, hukum dia berdosa. Lainlah kalau dia pergi jumpa kepada qadi, orang yang memang untuk menyelesaikan masalah dia, maka dia boleh beritahu masalah tu, harus hukum dia dah. Semata-mata di media sosial hukum dia haram. Ramailah ni duk kongsi di media sosial. Marilah kok jatah mana pula duk layan dia pula walau duk nasihat. Khusus sekali duk gawe dua tu pula, maka jadi punuh habis rumah tangga. Apa hukum membantu orang Islam tapi dia tak semaya? Membantu orang Islam tu dapat pahala dah. Dia tak semaya tu ikut dia lah. Dosa tak semaya dia tu tak jakit kepada kita. Kita berharap dengan bantuan kita ni dia akan taat kepada Tuhan. Dia akan suka kepada agama Islam. Oh, rupanya orang semaya ni lagu ni. Jangan kita buat pula gap di antara dia. Buat pagar pula. Oh, saya tak semaya. Jangan lagu tu. Memanglah kadang-kadang ada keadaan kita perlu beri pelajaran kepada dia, perlu tegah. Tapi banyak ke lembut kepada orang Islam. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tegah dengan orang kafir, tetapi dengan orang Islam banyak ke rahmat sikit lagu tu. Hukum lebih-lebih ke mengaji kitab daripada mengajar Al-Quran. Lagu mana tu? Mengaji kitab. Kalau nak mengaji tauhid, fiqh, tasawuf ni wajib. Mengajar Al-Quran ni setara mana misalnya? Orang tu pandai baca Fatihah, wajib tu tak ada. Antara mana? Kita nak pergi belajar Al-Quran ke nak pergi belajar tauhid, fiqh, tasawuf? Wajib pergi mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, itu ilmu wajib. Belajar Al-Quran ni, belajar baca Fatihah saja. Hak lebih-lebih tu kalau kita tak tahu tak berdosa. Ramai lah ni silap faham. Ramai duduk mengaji Al-Quran, tauhid tak faham, fiqh tak faham, tasawuf tak faham, akidah pun tak tahu mana, sembahyang pun tak tahu hak sah batal apa dia, duduk mengaji Quran, mengaji lagu, mengaji gapo, akhir sekali tak tahu alif jatuh. Betul ke Abu Ya Asy'ari arkan tu sesat? Ambo tak tahu cerita dia ni masa ambo kecil lagi. Jadi ambo tak tahu setara mana dia. Lagu tu lah ambo tak boleh nak komen. Lagu mana jalan cerita dia hak sebenar ke? Cuma cerita dia diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Setara mana ke betul ke lagu mana? Wallahu a'lam, ambo tak tahu Ambo nak royak hukum ni kalau ambo kenal dia, ajaran dia ke, gapo dia ke ni ambo tak berani nak komen. Lagu mana nak uri bini kita dengar kata kecek depan dia baru dia dengar kata. Kalau kita duduk jauh dia tak dengar. Kena kecek dekat baru dia dengar. Nak kata lagu mana tahu? Rezeki dapat isteri yang dengar kata kita. Sebab tu mula-mula berkahwin kita kecek molek dengan dia. Royak kata tugas dia. Pujuk dia supaya dengar kata-kata kita. Kita pun janganlah royak awal-awal lagi. Apabila kita tak ajar isteri kita, contohnya kita tak ajar isteri kita masuk, kita masuk sendiri. Tiba-tiba bila kita letih kita suruh bini kita masuk, dia tak biasa masuk. Kita tak ajar. Apa kita kata dia tak dengar kita. Sedap kita tak uji pembelajaran awal lagi. Kita uji pembelajaran awal apa dia tugas dia. Dia kena layan kita. Dia kena sediakan makanan. Dia apa dia? Hormat ke dia. Kita apa dia apa semua dia. Kita makan nasi dulu baru. Tiba-tiba hari kita letih tiba-tiba nikah 40 tahun tiba-tiba nak suruh isteri kita buat hak benda
40 tahun dia tak pernah buat. Tiba-tiba kita kata dia tak dengar kata. Dia tak biasa. Bui dulu ilmu ke dia, kalau dia tak dengar baguslah. Nah. Sebab tu pilih-pilih isteri, jangan pilih comel saja. Pilih hok je dengar kata, jangan pilih comel pekok tak dengar kata. Amalan untuk elok ke fitnah akhir zaman gini, jangan banyak ke tengok YouTube. Jangan banyak ke dengar benda media sosial. Semua ni adalah bahan-bahan fitnah. Kalau kita kurang agama, kita akan terkena ujian fitnah dia. Maka bagaimana? Style orang zaman dulu. Jangan guna handset, jangan guna telefon. Kalau boleh telefon, untuk telefon kecek gitu saja. Nah. Pas lagu mana lagi? Baca doa. Amal ke 10 ayat surah Al-Kahfi awal, 10 ayat akhir. Baca doa minta supaya Allah Ta'ala selamat kita daripada fitnah. Kadang-kadang kita orang baik dah, tetapi kerana kuat sangat cari maklumat, suka sangat baca surat khabar, suka sangat baca majalah, suka sangat duk buat kedai kopi, akhir sekali kita pun kena habis fitnah, terkesan ni. Kita tak tahu isu semasa tak dosa. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, berdosa. Kita tak baca Quran, berdosa. Kalau kita tak baca surat khabar, tak berdosa. Hukum kita basuh baju bercampur dengan baju kanak-kanak kita, hukum dia apa hukum dia? Bersih, tak ada masalah. Hak penting jangan bercampur dengan baju najis. Baju kanak-kanak tak najis ke? Tak syarat najis. Hak penting jangan ada najis. Bergurau dengan saing dia. Kita royak, kita seorang tu royak kata aku cerai dah dia, bini dia tu lah. Adakah jatuh tolak Dia buat gurau saja tapi dia sebut perkataan jelas. Cerai kau tolak maka jatuh sungguh. Adakah dagu kita sebut dah dagu ni masuk daripada aurat dia sebab boleh buka muka saja. Dagu ni aurat ni. Di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang aurat hukum dia. Jadi nak pakai telekuk labuh kena belajar juga. Tok sini kikik buat kan. Apa hukum suami periksa telefon isteri? Marah sebab dia kata suami tak ada hak, tak boleh. Isteri tu suami kan nak tahulah kejujuran isteri dia gapo dia. Apa dia perlu marahnya? Kalau ada rahsia gapo dia. Rahsia dia dengan jantan, maka suami boleh cek telefon isteri. Nak cek dia tu jujur ke tak jujur. Sebab apa? Sebab isteri tak boleh nikah lain. Boleh tak nikah lain sebab dia isteri orang? Tak boleh. Tetapi isteri nak cek telefon suami. Suami kalau ada ngoitin lain, tak apa sebab dia boleh nikah lain. Kalau dia nikah misalnya, rahsia dia ngasuh isteri dua, misalnya, duduk dalam handphone dia. Dia kata tak boleh benar, tak boleh benar. Tapi kalau isteri wajib kena taat. Jangan cari jantan lain. Maka dia boleh cek nak cari nusyuh ke tak nusyuh suami isteri dia. Waktu kalau ada tanda-tanda lah. Kalau tak ada tanda-tanda tak payah cek lah pun dia ni. Takut hidup pukul gambar dia tengah duk makan nasi. Kau tak suruh tengok biar malu kau kita. Kau misal contoh. Kalau tanda-tanda baru cek. Kalau tak ada tanda-tanda tak payah lah ni. Dia munasabah nak tahu dia nusyuh kau tak nusyuh tu ya. Perempuan hamil boleh kau batal puasa kerana dipaksa minum air gula, cek baby boleh hukumnya sebab dia masuk dalam kategori orang yang sakit ni. Tak dosa dia buka puasa tu kerana ada masalah untuk anak dia ke apa dia. Tu bab sakit lah boleh. Cuma kalau dia buka puasa tu bukan kerana kepentingan diri dia, kerana anak, maka dia kena buka puasa, kena qada dan kena bayar fidyah. Tapi kalau dia buka puasa kerana kepentingan diri dia menyebabkan darurat untuk diri dia bahaya ke, maka tu kena qada sahaja. Dalam ilmu zikir mana lebih penting, selawat ke istighfar? Selawat ke istighfar? Maka mana lebih penting? Selawat lebih penting daripada istighfar. Kerana siapa dia selawat, katanya Nabi, siapa dia selawat 1000 kali sehari. Siapa dia selawat 1000 kali sehari, maka Allah Ta'ala apa dia? Cukupkan kehidupan dia, ham dia, kedukaan dia, hilangkan duka cita dia atas muka dunia. Tuhan ampunkan dosa dia. Ampunkan dosa dia dengan istighfar. Berarti dengan istighfar kita dah dapat pengampunan dosa. Maka lagu mana? Benda atas muka dunia tak ada lah. Kita paling besar atas muka dunia adalah serabut. Kita kalau serabut nak tidur tak boleh pitih, ada berbilion pun tak boleh. Tapi benda yang paling menggembirakan kita hilang perasaan ham ni duka cita. Maka dengan selawat pun dapat benda yang paling berharga di muka dunia.
Dengan selawat diampunkan dosa. Tak ada lah. Di akhirat kita nak ya diampun dosa. Maka selawat dapat ampun dosa dan dapat hilangkan duka cita. Istighfar dapat istighfar sahaja. Maka selawat itu daripada istighfar. Maka istighfar pun kena ada, selawat pun kena ada. Masing-masing ada kelebihan dia. Cuma dari sudut dua tu banyak ke berselawat berbanding istighfar. Cuma dalam kalau kita rasa kita berdosa ada buat salah, istighfar sikit lebih, maka lepas pada tu baru selawat. Bahkan dalam doa-doa pun Nabi kata doa ini tidak akan diterima kecuali dengan selawat. Maka doa kita minta maaf dengan Tuhan, maka dengan serta dengan selawat juga. Barulah naik ke langit, barulah terbuka pintu langit. Doa tu tergantung sehinggalah berselawat, kata Nabi, selawat ke atasku. Boleh kau ada perempuan ni niaga online? Boleh. Lagu mana nak jaga maruah dia? Jaga molek lah. Misalnya dia penerangan, jangan buat gelenyar ni, siap buat gambar, buat gapo dia, buat gelenyar lah, buat buka baju pun ada juga macam-macam, buka telekung lah, tunjuk gambar rimah, gambar berok, gambar sekati, tak boleh lah. Tapi dia tunjuk dia cerita saja kecek mengenai produk dia ke apa dia, tak apalah. Ni jangan buat gelenyar supaya sutung lagu tu duk main glebal lagu tu jangan lah. Jadi bukan nak jual barang, nak jual muka lain pula. Maka orang kita jaga lain ke kalau orang nak jual barang dengan nak jual muka lain. Dia sebut barang saya gini. Jual sekuk, jual roti, jual kek. Ni jual kek tu tunggu muka dia. Muka dia bukan kek. Ni kata pelik sungguh. Jual kek tunjuk muka dia duk sengih apa dia pelik sungguh. Kalau niat puasa qada malam ni tapi esoknya tak puasa juga, berdosa ke? Esok. Gini. Malam ni niat puasa. Pagi esok makan nasi. Maka boleh tak? Kita batalkan puasa hak kita niat dah, maka hukum dia berdosa. Berdosa kalau tak ada sebab yang menyebabkan kita kena buka. Misalnya esok kita nak puasa dah, Allah yang main sakit perut, gastrik tiba-tiba. Mungkin kita buka, sudah tak boleh buka ni amal puasa qada ni. Kalau sebab sakit boleh buka. Hak boleh puasa boleh qada, hak boleh buka, hak qada lagi-lagi lah boleh buka kerana sebab uzur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.